Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada Dr. Muhammad Azrul bin Sulaiman selaku pensyarah kami bagi subjek RES 626 ini. Dalam video ini, saya Nur Hazrina binti Abdul Wahab dan rakan-rakan yang lain akan membentangkan hasil kajian kami daripada tugasan yang telah diberi berkenaan pentadbiran dan pengurusan harta pusaka di Malaysia. Okey, seperti yang dilihat, ini adalah antara senarai kandungan yang akan dibentangkan oleh kami. Pertama sekali, bagi pengenalan, akan membincangkan tentang maksud harta pusaka, iaitu dipahami sebagai satu harta peninggalan yang ditinggalkan oleh si mati dan harta-harta tersebut perlu diagihkan dan dibahagikan secara adil mengikut kaedah yang bersesuaian kepada ahli waris dan juga ahli bukan waris. Harta pusaka pula terbahagi kepada dua, iaitu harta alih dan juga harta tidak alih. Terdapat pelbagai agensi yang bertindak menguruskan harta pusaka di Malaysia, antaranya Mahkamah Tinggi, Pejabat Tanah, Pejabat Pembahagian Pusaka Kecil dan JKPTG dan juga Amanah Raya Berhad. Agensi pilihan kami adalah Mahkamah Rendah Syiah Kelang, Selangor. Jadi ini adalah antara isu-isu harta pusaka yang pernah berlaku di Malaysia. Isu yang pertama adalah perebutan harta pusaka. Antara punca perkara ini terjadi adalah kerana si mati tidak bertindak untuk menyediakan wasiat secara jelas tentang pembahagian harta semasa hidupnya, atau hanya berwasiat secara lisan kepada sesetengah waris, dan mungkin juga ianya berpunca kerana waris sendiri yang tidak memahami tentang kadar pembahagian harta pusaka sehingga berlakunya pergaduhan sesama sendiri. Isu yang kedua pula adalah isu harta pusaka yang tidak dituntut. Berdasarkan keratan akhbar ini, anggaran 90 bilion harta pusaka yang telah dibekukan kerana tidak dituntut oleh ahli waris dan dianggarkan 90% daripadanya adalah milik orang Melayu. Perkara ini terjadi kerana waris tidak memahami tentang prosedur untuk menuntut harta pusaka si mati, atau mereka berpendapat nilai harta yang ditinggalkan oleh si mati adalah tidak banyak dan tidak berbaloi bagi mereka untuk menuntut harta tersebut. Yang ketiga pula adalah isu hak ke atas harta sepencarian yang sering orang kaitkan antara isu pergaduhan pasangan si mati, iaitu isteri, dengan ahli keluarga si mati. Kerana sering timbul isu ahli keluarga si mati ingin merebut semua harta si mati tanpa diberi apa-apa kepada pasangan si mati, sedangkan di dalam harta tersebut adanya harta sepencarian mereka bersama. Untuk menuntut harta sepencarian pula perlulah atas faktor yang jelas, iaitu disebabkan perceraian, poligami atau berlakunya kematian. Isu curang yang berlaku antara pasangan tidak boleh dijadikan alasan untuk menuntut harta sepencarian tersebut. Harta sepencarian ini pula hanya boleh dituntut oleh salah satu pihak sahaja. Berikut merupakan prosedur untuk memohon CJ Faraid di Mahkamah Syariah. Yang pertama, pemohon mesti menyediakan notis permohonan untuk menghadapkan CJ Faraid, kemudian menyediakan dokumen sokongan bagi menyokong permohonan tersebut. Setelah itu, mengakses dokumen-dokumen sokongan seperti salinan CJ mati si mati, salinan surat nikah pasangan si mati, salinan CJ kelahiran anak-anak si mati, serta salinan CJ kematian bagi waris-waris fardu si mati yang telah meninggal awal sebelum tarikh si mati. Setelah itu, pemohon perlu memfailkan notis permohonan bersertakan dokumen sokongan, dan dokumen tersebut mestilah diserahkan di Mahkamah Syariah tempat pemohon bermustatin. Mahkamah Syariah akan menghantar notis kepada pemohon mengenai tarikh perbicaraan. Setelah itu, pemohon perlu hadir dan membawa saksi serta salinan asal dokumen. Kemudian, mahkamah akan menyoal siasat pemohon tentang waris-waris si mati bagi mengesahkan waris-waris yang layak mendapat harta pusaka. Setelah itu, Hakim Syari'i akan mengeluarkan perintah mengesahkan waris dan pembahagian harta mengikut faraid. Setelah CJ Faraid siap, pemohon akan mendapatkannya di kawasan pendaftaran Mahkamah Syariah. Terusnya, membincangkan tentang peranan Mahkamah Syariah. Peranan pertama ialah mengeluarkan CJ Faraid. Ini bertujuan untuk menyegerakan dan meneruskan pembahagian harta pusaka si mati supaya keadilan dapat dilakukan kepada pihak atau waris yang berhak ke atas harta pusaka si mati. Selain itu, Mahkamah Syariah juga berperanan menentukan taraf seseorang anak. Hal ini dikaitkan dengan isu yang timbul sepanjang prosedur pembahagian harta pusaka. Fungsi Mahkamah Syariah untuk menilai kesahihan anak waris si mati sekiranya timbul persoalan ketidaksahihan adalah institusi yang layak menjadi jawapan kepada masalah ini. Mahkamah Syariah juga berperanan sebagai mengadili sah atau tidak sah akad nikah. Hal ini kerana dalam hukum syarak, sebelum membahagikan harta pusaka kepada waris, perlu diputuskan terlebih dahulu sama ada sah atau tidak akad nikah tersebut. Bagi perkahwinan Islam, ini hanya boleh diadili oleh Mahkamah Syariah. Sekiranya timbul isu tuntutan harta pusaka si mati, Mahkamah Syariah mempunyai kuasa untuk menilai sama ada wasiat, hibah atau wakaf yang dibuat oleh orang Islam mengikut hukum syarak adalah sah atau tidak. Mahkamah Syariah mempunyai bidang kuasa untuk mengesahkan pembahagian waris yang berhak dengan mengeluarkan CJ Faraid atau CJ pusaka.
Assalamualaikum, nama saya Nur Aina Hasanah binti Muhammad Razmi. Saya akan sambung dengan cabaran tabik urus harta pusaka. Cabaran yang pertama, terdapat terlalu banyak harta benda, khususnya tanah yang pemiliknya telah lama meninggal dunia tanpa sebarang tindakan menurunkan hak milik kepada waris yang sah, sehingga waris sendiri tidak menyedari kewujudan harta yang dipertikaikan. Seterusnya, terdapat kes pemilikan majoriti, tuntutan bertindih, harta terbiar yang belum dikendalikan. Kesukaran proses perbicaraan membahagikan harta si mati dan bahaya kehilangan hak milik si mati. Namun begitu, pemikiran masyarakat yang sering menganggap perancangan awal penganggihan harta adalah tidak perlu kerana ia mungkin diperuntukkan mengikut hukum faraid selepas kematian seseorang. Hal ini demikian kerana pengurusan harta waris sering menghadapi isu dan dijangka menghadapi kesukaran dalam penganggihan kepada pengganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan tentang cadangan penambahbaikan bagi mengatasi masalah yang dihadapi. Pengurusan harta pusaka sering menghadapi kesukaran penting yang dialami oleh setengah pihak. Jadi, terdapat beberapa cadangan penambahbaikan bagi menangani atau menghentikan isu ini yang berleluasa dalam masyarakat. Jadi pertama ialah penambahbaikan undang-undang. Jadi dinasihatkan agar pihak berkuasa menguruskan undang-undang yang mengenakan denda bagi mengingatkan waris supaya melakukan tugas mereka dengan segera. Yang kedua ialah pihak mahkamah juga boleh menjalankan kempen atau menyebarkan berita tentang nilai wasiat di pelbagai saluran media, termasuk media sosial seperti televisyen, telefon bimbit, radio dan juga peranti lain yang mudah untuk menyebarkan maklumat berkaitan wasiat dan harta pusaka. Namun semuanya juga boleh didapati di hujung jari melalui kemudahan internet. Yang ketiga ialah mempromosikan melalui aplikasi di dalam media masa. Namun tidak semua masyarakat mengetahui kemudahan di media masa. Jadi masyarakat perlu sedar bahawa sistem ini boleh membantu setengah orang yang sibuk bekerja yang menghadapi masalah pengangkutan kerana mereka tidak mempunyai kereta atau sakit, dan mereka juga boleh menggunakannya di mana-mana sahaja seperti melayarinya dari internet. Bagi kes-kes mahkamah yang pernah dirujuk pula adalah antaranya kes tuntutan harta sepencarian. Kes ini dirujuk kepada mahkamah kerana si isteri akan menerima 70% dari harta sepencarian, tetapi lebihan 30% lagi perlu diberi kepada ibu bapa si mati, iaitu arwah suaminya, kerana itu adalah wasiat daripada arwah suaminya. Kes yang kedua pula adalah tentang kes pengesahan wasiat. Si isteri ingin mengesahkan wasiat yang dibuat bekas suaminya, iaitu si mati, yang menuntut 10 juta ringgit dari hartanya diberi kepadanya. Akan tetapi, dengan kata pendeknya, wasiat tersebut tidak sah kerana telah melebihi 1/3 dari harta pusaka dan mahkamah memutuskan untuk harta tersebut dibahagikan secara faraid. Bagi kes yang ketiga pula adalah tentang kes pengesahan hibah. Kes dirujuk kerana perayu tidak bersetuju atas tuntutan yang dibuat oleh salah seorang adik-beradiknya atas harta yang dihibahkan kepada adik-beradiknya itu oleh arwah bapanya melalui wasiat. Assalamualaikum, nama saya Isatini. Jadi dalam pembentangan saya mengenai kepentingan pengurusan harta. Harta merupakan salah satu bentuk keperluan dalam kehidupan seseorang manusia. Semua manusia amat menginginkan harta kerana ia mampu memenuhi dan mencapai apa yang dikehendaki, sama ada dalam bentuk dariyah, hajaiyah dan kamaliyah. Namun begitu ramai orang yang memandang rendah akan perkara yang berkaitan dengan wasiat dan pengurusan harta pusaka, terutamanya kepada golongan yang tidak mengambil apa-apa tindakan yang melibatkan harta pusaka. Hal ini apabila berlaku kematian yang tidak terduga seperti penyakit COVID-19 akan menyebabkan kesukaran bagi waris yang masih hidup. Oleh itu, ketika norma baru ini dapat mereka mengajari dan mengajar anak-anak untuk menitik beratkan kepentingan dalam mengurus dan pembahagian harta pusaka. Ianya dapat memudahkan ahli keluarga dalam menguruskan dan membahagikan harta pusaka dengan lebih awal. Kepentingan dalam mengurus dan merancang harta adalah dapat menjaga kebajikan waris yang hidup, terutamanya ketika waktu pandemik. Bagi waris yang mendapat harta beku, mereka boleh menggunakan dan membantu mereka ketika pandemik. Selain itu, bagi mereka yang mendapat harta pusaka seperti rumah, boleh menggunakan maupun disewakan kepada orang lain. Jadi hasil daripada sewa boleh menambahkan pendapatan mereka maupun boleh menggunakan rumah tersebut sebagai tempat mereka tinggal tanpa membayar sewa rumah. Perancangan awal ini amatlah bagus kepada setiap masyarakat bagi menghilangkan kekeliruan dan perebutan harta.
Jelaslah di sini bahawa pentingnya kesedaran dalam merancang dan menguruskan harta sebelum meninggal dunia dalam kalangan masyarakat. Sebagai penutup, sebagai individu yang berilmu, kita perlulah mempunyai kesedaran tentang pentingnya untuk merancang harta pusaka dan perlu lebih bijak dalam menggunakan wasiat sebagai satu instrumen untuk pembahagian harta kepada ahli waris dan juga ahli pewaris. Pihak agensi pula yang berkenaan perlu lebih arif dan peka dalam mentadbir harta pusaka dengan lebih sistematik. Sekian daripada kami dan terima kasih.